Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. An-niyatu, rukun sembahyang yang pertama, ahaduha, satu daripadanya, daripada 18 rukun. An-niyatu adalah niat. Niat salah satu daripada rukun sembahyang. Kata qil, niat adalah syarat. Khilaf lah kan. Kita dah sebut itu tentang masalah niat. Ada yang kata dia syarat, ada yang kata dia itu adalah rukun. Apa itu niat? Wahya, dan iaitu qasdu syai', qasad sesuatu, tuju hati sesuatu, niatkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, keadaan menyertai dengan perbuatannya. Itu dipanggil niat. Kalau qasad sebelum perbuatan dipanggil azam. Kalau qasad menyertai perbuatan dipanggil niat. Orang dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun niatlah hati, aku nak sembahyang zuhur di surau. Itu dipanggil azam. Dari segi fiqh kita disebut azam. Sebab apa? Sebab dia belum menyertai perbuatan. Azam wajib ke tak wajib? Ketika masuk waktu, sebelum kita, bila masuk saja waktu, kita kena azam, kita nak solat. Kemudian kalau nak tidur pun tak apalah, dengan syaratnya lah kan. Dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak lah, tidur dululah. Tapi dalam hati, aku nak sembahyang lagi, lepas bangkit sembahyang, bangkit tidur. Itu tak berdosa dah lah. Sebab kita ada azam untuk menunaikan solat. Itu azam. Niat menyertai. Bila kita Allah takbir, kita pun niat. Itu dipanggil niat. Mesti menyertai. Dan niat ni kalau niat kita bercampur dengan suatu yang ajnabi di dalam niat lah, sah ke tidak sah? Kita tasyrikkan, boleh? Boleh. Contohnya, kalau di dalam hasyiah dia kata, walau qala usalli, aku sembahyang li thawabillah, kerana nak pahala Allah, boleh. Au lil harab min iqabillah, boleh. Tapi Imam Fakhrazi kata tak boleh, tak sah. Sebab ada tujuan untuk pahala dan lari dari siksa. Kulkulan mu'tamad sah. Kalau seseorang kata kepada kita, salli, sembahyang olehmu fardaka, walaka alayya dinar, dan bagi engkau ke atas aku 1 dinar. Sembahyang, aku bagi duit. Sembahyang, aku bagi duit. Dia pun sembahyang dengan niat itu, sah solat dia. Allahu Akbar, aku sembahyang. Sebab apa? Niat nak ambil duit. Sah solat? Sah solat. Wajib dapat duit? Tak wajib. Kawan nak kata janji nak bagi tu, janji dicapati tadi, memang capati lah, tak dapat lah. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, wajib
janji tak wajib kita tepati, tetapi sunat hukum dia. Itu di antara keajaiban mazhab kita. Kalau janji tak wajib kita tepati, tapi sunat lah. Di antara benda yang kita kata rosak akhlak orang tu, janji tapi dia tak tepati. Ini mazhab kita. Mazhab lain yang ada yang kata wajib tepati, tapi mazhab kita tak wajib. Sebab itulah di dalam mazhab kita ni perlu ada akad. Akad kita kena tunaikan, intipati akad. Janji tak wajib. Janji tak wajib. Sebab tu dalam mazhab kita ni setiap benda ada akad. Kemudian dalam akad tu ada sebut ini, sebut ini, sebut ini. Supaya apa? Bila masuk akad dia akan jadi wajib dengan syarat-syaratnya lah. Dan pada bahagian-bahagiannya lah dia ada akad dan sebagainya, perjanjian. Tapi kalau takat berjanji, kita tak wajib. Itu mazhab kita lah. Habis jam lah. Jam kira tak salah depa. Depa tak salah jam. Seronok dengar esok depa bakal main ngaji. Cuma dia merobohkan muruah seseorang lah. Dah janji depa tak tepatikan sunat. Sebab tu macam pernah ada soalan-soalan yang tu, ada orang tanya tentang masalah food panda lah, apalah. Mereka masa apa? Macam mana kita kata bos ni macam makan duit dia. Katanya nak bagi lebih tapi tak bagi. Jangan macam janjilah. Kata kalau buat kerja-kerja macam ni dapat duit gaji-gaji macam ni. Tapi tiba-tiba depa tak dapat. Lepas tu boleh tak depa guna helah nak ambil duit tu? Kena tengok dululah janji macam mana. Kalau janji tu tak termasuk dalam akad, maka depa tak boleh, sebab janji tak wajib tepati. Bos dia nak bagi, tak bagi tak boleh. Jadi depa tak boleh. Kalau tak depa ambil duit bos depa lah. Tapi kalau termasuk dalam akad, contoh je ada di dalam surat perjanjian begini, kemudian dia pun sign agreement, dah ada kan, kemudian dia pun sign. Sebab ada fatwa sebahagian ulama, sign menepati akad. Dalam mazhab kita Syafi'i, akad dengan lidah bukan dengan sign. Tapi ada sebahagian fatwa kata sign menepati akad dah tu. Maka wajib, boleh tak diguna helah nak ambil? Boleh. Boleh, sebab tu hak dah. Itu dululah. Lencong saja ni iklan. Cerita dia, janji wajib tepati. Kalau kau tu kata hang sembahyang, aku bagi hang 1 dinar. Dia niat macam tu, sah sembahyang dah. Walaupun kau tu tak wajib bagi. Di mana tempat wa muhalluhal qalbu. Dan tempatnya adalah di dalam hati. Lidah tak wajib lah. Lidah tu hanya nak membantu hati sajalah. Kalau lidah sebut lain, hati lu sebut niat lain, pakai yang hati. Kalau lidah dia niat usalli fardhu zuhri, Allahu akbar, dia niat sembahyang asar. Hak mana hak kiranya? Hak hati dia. Jadi kalau salah hak hati, salah. Kalau betul hak hati, betul. Sembahyang asar dia pi sebut zuhur pada lidah dia, tak apa. Dia sebut subuh pun tak apa. Tikus. Tikus. Dia takut. Fawasik Nabi kata. Fawasik ni fasik, kerja buat kerosakan. Binatang yang paling tak ada kebaikan, buat rosak segala. Nabi suruh bunuh. Dia tak ada kebaikan. Dia duduk kat mana pun dia buat kerosakan. Masa dekat bahtera Nabi Nuh, dia lah pergi gigit tali. Lah kali pakak mengadu kat Nabi Nuh, buat macam mana ni, tikus great habis ni. Nabi Nuh ketuk kepala singa, kelak kucing. Teng, kucing pergi makan. Kucing jantan tina. Makan tikus. Pada zaman Nabi, tikus lah dia pergi tarik sumbu api, jatuh ke sejadah Nabi terbakar.
Sebab tu Nabi kata tutup api-api waktu malam kalau nak tidur. Tutup. Yang adalah hadisnya. Nabi suruh tutup. Sebab padamkan api waktu nak tidur. Sebab apa? Takut terbakar. Sebab setan ni dia ada link dengan tikus ni. Dia ada link. Setan ni dia cucuk tikus. Tikus pernah bagi terbakar jadah Nabi. Yang paling Nabi bahasa Nabi ni pun setan yang membakar tikus lah. Apa hasutan setan lah. Kan? Dia punya dia setan tu babi jadi Ada kelam ke tu babi. kemudian Nabi tu apa nama ni Pada singa jadi kelak jadi kucing. Ada sejarah dia lah. Tengok dalam kitab-kitab sirah lah, Tarikhul Khamis dia ada letak. Riwayat dia gitulah. Tapi kalau orang yang mimpi tikus, dia ada macam-macam makna juga. Ada sebahagian kata tengok jenis mimpi, kalau ada yang mimpi tikus dengan memberi makna ada orang fasik kacau kita. Sebab tikus ni Nabi kata fawasid. Mana ada fasik. Kalau tengok tikus berlari ikut dapur, mimpi tikus dia berlari dapur, ada ulama kata sebab kita kata maknanya rumah kita tu murah dengan rezeki. Sebab tikus tak masuk rumah kalau tak ada makanan. Ada banyak macam tafsir lah. Nak alau tikus ni ulama dia ada cerita. Kalau dalam Hayatul Hayawan Kubra tu dia ada cerita pasal ada jenis bukhur perasapan yang kalau dipasang tikus lari. Ada jenis-jenis benda-benda tumbuhan-tumbuhan yang kalau ditanam. Bahkan ada sebahagian kata tikus ni kalau ambil ekor dia tu, ada dah mati kerak ekor dia, tanam kat bawah rumah dia tak main dah rumah. Orang yang kata macam tu. Allah A'lam lah. Allah A'lam. Dan tikus ni dia sebab dia memang memberi banyak kerosakan, sebab tu bunuh dia. Tak bunuh. Saddul Ma'rib empangan empire Yaman yang besar tu pecah. Tikus juga. Yang mereka semua lari sebahagian Yaman, bersambung cerita dengan Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Kisah dia rentetan. Asbab-asbab lah kan. Pecah empangan hak besar tu angkara tikus. Tikus ni memang makhluk perosak. Dan kata ulama, binatang yang makhluk yang menyembunyi makanan ni manusia, tikus, semut, ada satu lagi burung yang bunyi burung pak dah. Binatang ni depa tak simpan makanan, tak sembunyi. Hak empat jenis ni sembunyi. Manusia kerja simpan dalam store. Tikus depa simpan, nak lari makan depa ada tempat. Semut depa simpan. Burung, cuma burung ni kata ulama, burung dalam Arab disebut apa makna dia? Burung Melayu kita tak tahu. Dia suka simpan makanan juga, tapi dia suka lupa. Dia simpan tu dia lupa, dia tak tahu. Tikus. Tapi tadi kecil halus ya. Anak keturi. Keturi jenis mata halus tau. Cencurut. Mata halus. Kucing pun tak layan. Dia lagi kotak daripada tiga rumah. Tiga rumah ni nampak kat comel kan, macam hamster tak hamster. Okey. Habis tempat niat tu di hati dah. Tempat niat tu di hati. Fa in kanatis salatu fardan, maka jikalau sembahyang itu sembahyang fardu, termasuk sembahyang fardu ni fardu kifayah macam sembahyang jenazah ataupun qada, sembahyang qada ataupun sembahyang muadah, kita nak ulang balik sembahyang ataupun sembahyang nazar, maka semua sembahyang ni kita kena niat wajaba niyatul fardiyah, wajib kita niat fardu. Sahaja aku sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang fardu zuhur ataupun kita sembahyang muadah ataupun i'adah. I'adah ni maksudnya kita ulang. Kita ada sembahyang seorang, tengok ada jemaah mai, kita sembahyang sekali lagi zuhur. Itu dipanggil i'adah. Kena wajib niat fardu walaupun jatuh sunat. Walaupun sembahyang tu sunat, sebab kita dah sembahyang zuhur. Wajib. Kerana kita sembahyang kali kedua.
Tu sunat. Itu pendapat yang muktamad lah. Yang ada kil kata hak ni fardu, hak ni sunat. Ala kulli hal kena niat fardu walaupun dia bukannya fardu, dia sunat. Niat nazar menggantikan fardu. Sahaja kita nazar nak solat witir contoh, maka boleh sebut fardu, boleh sebut nazar, mana-mana. Sahaja aku sembahyang fardu witir, ataupun sahaja aku sembahyang witir nazar, boleh lah. Wajib niat. Bahasa Melayu kita fardu, kita sebut fardu lah. Aku solat fardu isya, aku solat fardu maghrib gitu. Wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha, mesti qasad fi'il, qasad perbuat. Usolli bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia aku solat fardu isya, cukup. Wa ta'yinuha, dan ta'yin min subhin aw zuhrin masalan, daripada subuh ataupun zuhur. Jadi niat kita pendek je yang wajib. Mayang zuhur aku solat, itu qasad fi'il. Fardu dipanggil ta'arud, zuhur ta'yin ataupun ta'yin. Aku solat fardu zuhur, aku solat fardu isya, aku solat fardu maghrib, itu saja yang wajib. Kita nak tambah sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, itu tak ada masalah lah. Yang wajib, kalau macam orang sekarang ada yang orang suka was-was, dia nak permasukkan panjang niat tu, dia jadi duk takbir tak masuk-masukkan. Jadi ambil niat yang wajib saja untuk dia. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu subuh. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib. Nak boh sahaja pun boleh, tak sahaja pun boleh. Aku solat tu maksudnya dah ada dah maksud sahaja tu. Wajib sebut idafat kepada Allah, tu tak wajib. Kalau di dalam dah sebut lah. Kalau nak idafat kepada Allah sunat. Saja aku sembahyang fardu subuh kerana Allah Ta'ala, itu sunat. Sebab apa? Nak tahakkuk makna ikhlas, supaya jelas makna ikhlas. Niat kiblat pun sunat. Saja aku sembahyang fardu subuh menghadap kiblat, sunat. Adadul rakaat pun sunat. Bilangan rakaat 2 rakaat, 4 rakaat, itu sunat. Tapi kalau salah batal sembahyang. Walau akhta'a fil adad, dia sebut kalau dia salah di dalam adad, ka'anna wazuh salatan atau khamsan lam tanaqid salatah. Kalau dia salah dia sebut bilangan, aku sembahyang zuhur 3 rakaat, batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab kaedah dia ma yajibu ta'arrud lahu jumlatan aw tafsilan yadurru al-khata' fi. Dia tak ada kaedah tu dalam ni. Kalau nak tulis boleh tulis. Kaedah tu tak ada. Ma yajibu, kaedah dia ma yajibu at-ta'arrudu dengan huruf dad, ta'arrudu lahu jumlatan aw tafsilan yadurru al-khata'u fihi. Ini kaedah masyhur. Jadi ulama pakai kaedah ni, kalau kita salah sebut pada suatu yang wajib kita ta'arud, kita lintangkan dia pada bab niat ni, sama ada secara jumlah ataupun secara tafsir, bila salah batal. Apa yang wajib kita ta'arud? Sebut dalam niat. Aku solat fardu zuhur 3 ni wajib. Ini secara kita kata tafsir. Dan secara jumlahnya zuhur ini mengandung makna rakaat. Zuhur, kenapa kita sebut zuhur, kenapa kita sebut asar, kenapa kita sebut subuh? Sebab masing-masing ada waktu dan masing-masing ada bilangan rakaat. Jadi bila kita salah, maknanya termasuk dalam kaedah ni, sebab zuhur itu mengandung makna rakaat. Bila kita salah sebut rakaat, batal. Ma yajibut ta'arrud, apa yang wajib ta'arrud secara jumlah ataupun secara tafsir, kalau salah batal. Kalau tak wajib ta'arud, maka tak batal. Contohnya apa? Contohnya sembahyang apa? Sembahyang bulan ni, hari ini, itu tak batal. Qada bilang, qada untuk hari ni atau untuk esok, itu tak wajib sebut. Kalau salah tak batal.
Kalau di dalam kita dia sebut satu masalah, kalau kita sebut kita sembahyang qada, kita pergi sebut ada tunai, ataupun kita sembahyang tunai, kita sebut qada di dalam bahasa Arab. Sah ke tidak sah? Ada dua masalah yang sah. Apa dia? Uzur. Dia kata wa yasihul ada binatil qada. Kalau kita nak sembahyang zuhur, kita sebut apa? Adaan kan? Saja aku nawaitu usalli fardhu zuhri arba'at rakaatin adaan. Ada makna tunai. Tetapi rupa-rupanya waktu zuhur dah habis. Kita tak sedar. Dah pukul 5 dah baru kita sembahyang. Kita tak tahu pun. Allah sembahyang zuhur adaan. Rupa-rupanya qada. Sah tak? Sah. Ataupun kita niat qada. Tapi rupa-rupanya ada. Kita sangkakan zuhur dah habis. Habis ni kita pun Allahu Akbar qadaan sebagai qada. Tapi orang tengok ada dalam zuhur. Sah, aci tak? Sah. Tak perlu. Sebab apa? Zuhur ada dan qada dalam bahasa Arab boleh makna tukar. Qada boleh memberi makna ada boleh memberi makna qada. Ada ni maknanya tunai. Qada juga boleh memberi makna tunai. Ada pun boleh memberi makna qada. Qada boleh memberi makna ada. Dua-dua boleh tukar-tukar makna. Ataupun kita menggunakan, kita sebut sebagai qasad lughah, bukan qasad syarak. Ada dari segi lughah, qada dari segi lughah, maka sah solat kita. Ini disebut di dalam, bukan dengan makna syarak. Contohnya apa? Contohnya kita sembahyang zuhur, Allahu Akbar sembahyang zuhur qada, tapi dalam waktu zuhur baru sembahyang pukul 3. Qada dengan apa? Dengan makna lughah. Tak apa. Tapi kalau kita kata qada dengan makna syarak, sengaja kita sebut dan kita tahu masih dalam waktu zuhur, tak kira. Dia tak termasuk sembahyang zuhur yang ada. Dia akan jadi qada. Sebab kita tahu zuhur masih ada dan kita sebut qada tu memang dengan niat makna qada syar'i. Jelas Au kanatis salatu naflan, ataupun sembahyang itu sembahyang sunat zatu waqtin, yang ada waktu, karatibatin seperti mana sunat rawatib, au zatu sababin ataupun yang ada sebab, kal istisqa wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu. Wajib kita niat wajib qasad dan ta'yin sahaja, la niyatun nafliyah. Tak wajib kita niat sunat. Tak wajib kita niat sunat. Tapi sunat ni mesti sunat yang ada waktu. Ada waktu. Maknanya contohnya rawatibah. Kalau kita nak sembahyang rawatib, kita kena niat apa? Pertama qasad, aku solat. Kedua ta'yin, qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, ataupun apa, tarawih, ataupun itu semua kena ada dua niat. Sebab dia ada waktu. Macam sunat duha, macam sunat witir, kena sebut aku solat zuhur. Sunat zuhur lah maknanya. Aku solat ba'diyah zuhur, aku solat duha, aku solat witir. Dua saja yang wajib pada niat. La niyatun nafliyah. Niat sunat wajib tak? Tak wajib. Pasal apa? Pada sembahyang fardu wajib sebut fardu. Pada sembahyang sunat wajib tak wajib sebut sunat. Sebab kata ulama, sembahyang sunat dia tak akan jadi benda lain melainkan sunat saja. Jadi tak payah. Niat itu lazimah. Tapi kalau sembahyang fardu tak semestinya jadi fardu. Contohnya apa? Kanak-kanak sembahyang, dia tak jadi fardu kan? Budak-budak sembahyang fardu zuhur jadi fardu tak? Tak jadi fardu. Sebab itu wajib kita niat pada sembahyang fardu itu fardu, supaya mengeluarkan sembahyang fardu yang tak jadi fardu. Contoh dia macam sembahyang kanak-kanak. Kanak-kanak wajib sebut fardu tak? Tak wajib sebut. Kalau mengikut pendapat Imam Bajuri, di dalam dia memilih pendapat yang kata tak wajib. Benda tu ada khilaf, tapi
Imam Bajuri memilih, ulama kata tak wajib kanak-kanak sebut fardu. Budak-budak tak balik lagi kan. Allahu Akbar, aku sembahyang zuhur. Sah tak mereka? Sah. Mereka tak sebut fardu. Kalau kita kena sebut aku solat fardu zuhur, mereka tak payah sebut fardu. Sebab bagi mereka tak wajib. Bagi mereka tak wajib. Kalau ada persoalan, kalau macam tu kalau macam tu dah kanak-kanak ni zuhur dia tu tak wajib, boleh tak ada sembahyang duduk? Boleh tak ada sembahyang duduk? Sebab apa? Kita kalau sembahyang sunat boleh duduk, betul tak? Kita malah berdiri, kita sembahyang duduk. Boleh? Boleh, sebab sembahyang sunat. Maka budak ni boleh tak? Dia tak mau sembahyang berdiri, dia nak duduk. Sebab apa? Sebab fardu zuhur dia bukan fardu sunat. Kata ulama tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak sama ke dengan masalah niat? Niat budak tak wajib sebut fardu sebab dah dia sembahyang zuhur dia sunat. Tetapi bab berdiri, budak kena berdiri sebab apa? Kata ulama, kalau dia tak duduk, dia menghilangkan rupa solat fardu. Dia sembahyang tu fardu zuhur, walaupun sunat bagi dia, tapi itu sembahyang fardu. Kalau dia duduk, jadi hilang bentuk rupa solat fardu zuhur. Kata, ni hang sembahyang sunat kah sembahyang fardu? Hang kuat kah tak larat ni? Kuat, betul pasal sembahyang duduk. Jadi orang tak nampak bahawa dia sembahyang fardu zuhur, hilang rupa. Kalau dia tak niat, tu orang tak nampak, tak hilang bentuk rupa fardu. Sebab tu pada bab niat dimaafkan. Pada bab berdiri ni dia tak boleh. Budak-budak walaupun tak larat dia kena berdiri. Main tarawih boleh duduk. Main tarawih duduk. Main tarawih sunat orang tua boleh duduk. Pakai bawa kursi pula nanti ajan. Kan? Selalu duduk sembahyang 8. Tahun ni kena main 20, dia kata tak larat kena duduk. Kursi ajan. Boleh nak main duduk atas kursi? Boleh. Benda sembahyang sunat memang boleh duduk. Habis. Kemudian satu masalah terakhir disebut di dalam hasyiah. Dia kata wa qauluhu dzatu waqtin ila akhirih. Dia kata amman naflu al-mutlaq, adapun sunat mutlak. Apa makna sunat mutlak? Sunat mutlak ni maknanya yang mutlak, tak dikaitkan dengan waktu, tak dikaitkan dengan masa, maka sunat mutlak. Boleh tak kita sembahyang sunat tanpa sebab, tanpa ada apa-apa? Boleh. Saja-sajalah ni kita nak sembahyang sunat, boleh. Saja-saja nak sembahyang sunat, itu panggil sunat mutlak. Dia bukan ada sebab, dia bukan ada waktu apa-apa. Waktu apa ni? Waktu tarawih lah, waktu apa? Dah. Bukan pasal ada waktu-waktu. Itu sebab apa? Tak ada sebab, saja nak ibadah rajin. Itu dia panggil sunat mutlak. Dia tak kaitkan dengan apa-apa. Jadi kalau sunat mutlak boleh, kecuali waktu yang haram lah kan. Waktu-waktu lain nak sembahyang, boleh sembahyang. Itu macam mana cara nak niat dia? Satu sahaja, qasad fi'il. Qasad fi'il tu maknanya apa? Allahu Akbar, niat aku solat. Sudah. Kalau bahasa kitab Jawi dia kata sahaja aku sembahyang, sahaja aku solat, ataupun sahaja aku sembahyang sunat. Nak paling ringkas yang wajib, aku sembahyang. Allahu Akbar, aku sembahyang. Allahu Akbar, aku solat. Settle masalah. Mudah je niat ni. Kalau nak tambahlah 2 rakaat menghadap kiblat kan Allah Taala, tu sunat belaka. Dan juga disebut di dalam hasyiah, disamakan dengan sunat mutlak ini, dzu sababin yughna anhu ghairuhu. Yughna anhu ghairuhu. Yang dzu sabab, sembahyang yang ada sebab tetapi terkaya daripada dia oleh solat yang lain. Maknanya apa? Ada sembahyang yang ada sebab dan ada waktu. Contohnya tahiyatul masjid. Kenapa kita sembahyang? Sebab masuk masjid. Tetapi kalau kita masuk tu kita tak sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang qabliyah, Allahu Akbar, dituntut tak sembahyang tahiyatul masjid? Tak. Tuntutan dia gugur dengan yang lain. Maknanya dia terkaya dengan solat yang lain. Dia terkaya dengan yang lain. Kalau ada orang lain, okey, dia dah tak apa.
Dia tak dituntut. Jadi untuk sembahyang yang begini, sembahyang yang ada sebab, tetapi dia terkaya dengan yang lain. Contoh dia bagi apa? Tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat nak masuk rumah, sembahyang sunat nak keluar rumah. Dia ada banyak lebih kurang. Semua sembahyang ni boleh tak kita niat dengan qasad saja? Boleh. Dia disamakan dengan sunat mutlak. Contohnya maksudnya begini. Habis wudu, kita masuk sembahyang, Allah, kita dari tadi ni niat nak sembahyang sunat ni kan, wudu kan, kita Allahu akbar, aku sembahyang. Cukup. Bolehlah, memadailah. Habis. Itu perbahasan niat lah. Perbahasan niat. Cuma dia tak datangkan semua perbahasan niat, sebab pada bab wudu dulu dia dah sebut dah perbahasan. Di antara perbahasan niat, di antaranya apa? Sunat kita melafazkan niat. Sebab apa sunat kita melafazkan niat? Ada hadis ke? Tak ada. Memang tak ada hadis pun sunat lafaz niat usolli. Tapi sunat kenapa? Kerana membantu. Dikias pada bab apa? Dikias pada bab haji. Sebab pada bab haji, Jibril mentalqinkan Nabi untuk melafazkan sunat. Saja aku umrah haji apa semua kan, niat tu sunat sebut pada bab haji, ijma' ulama. Sebab Jibril sendiri talqinkan kepada Nabi. Kemudian fuqaha Syafi'i ini kias pada bab haji mai kepada bab solat. Sebab apa? Sebab solat dan haji ni kedua-dua rukun Islam, benda yang sama. Maka ulama kata ini pun sunat, sana pun sunat. Itu dalil kita. Dalil kita menggunakan kias. Kalau orang tanya, ada hadis ke Ustaz? Tak ada hadis, tapi dalilnya ada. Ada dalil, tapi bukan hadis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Qiyas ulama. Bukan semestinya dalil itu mesti hadis, tapi dalilnya ada, sama ada qiyas ataupun ijma' pun boleh juga. Ada sebahagian mazhab perkataan ulama yang kata niat itu adalah bid'ah. Niat itu adalah bid'ah. Kerana adalah dalil hujah-hujah mereka, tetapi kita pun ada hujah dalam menolak hujah-hujah mereka. Ini perkataan ulama ni, bukan cerita Wahabiyah ni. cerita kaul ulama. Ada ulama sebahagian yang kata niat itu bid'ah. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad, dalam perbahasan niat, Ibnu Qudamah dia kata dalam kitab yang Mughni, dia kata niat talafuz di sisi mazhab Hambali ni adalah takkid, sebagai mengkuatkan. Takkid dia panggil. Dia tak ada masalah sebenarnya siapa nak niat tak niat. Mazhab Hambali ni siapa? Saudi lah. Saudi lah mazhab Hambali ni. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau nak talafuz bin niyah, sebab di dalam mazhab Imam Ahmad pun ada. Siapa tak mau sudah. Kalau berasa susah, tinggalkan. Ada orang yang mungkin susah niat mai nak usolli fardhu, jadi mungkin jadi benda tu susah bagi dia. Tak susah sebenarnya, benda tu tak susah, tapi mungkin ada orang yang rasa susah, okey tinggalkan. Dia rasa rambut susah nak kena usolli, payah. Kalau payah, tinggalkan. Benda tu sunat. Kalau benda tu membantu, sunat. Kalau benda tu mengganggu pula dia, usolli fardhu, lepas tu nak takbir dia jadi bercelaru ke macam mana, tak tahu dia ni passion apa, okey tak sah. Mungkin orang ada jadi macam tu, okey tinggalkan. Tak sah. Talafuz tak sah. Terus niat dalam takbir, tak ada masalah ni. Biwathani al-qiyamu al-qudrati, Allah.